Hello gang. Okey, hari ni saya ada satu video nak buat. Saya ada job nak print design dua color, size A4 je, kecil je. Okey, kali ni saya akan print menggunakan rubber die. Kebiasaan saya print menggunakan plastisol atau discharge ink ya. Tapi kali ni job pun tak banyak, ada 19 ke 20 helai t-shirt, dua color, so saya akan print menggunakan rubber die. SLX series, okey. Ni rubber die SLX series. Warna yang akan digunakan ialah putih dan merah. Okey. Dalam masa yang sama saya akan memberi sedikit penerangan berkenaan dengan cara menggunakan rubber die dan bahan lainlah seperti binder, okey. Seperti binder. Binder ni kita nak bagi dia cair. Kalau kata rubber die ni pekat, kita akan campurkan binder. Binder ni ada 3 fungsi. Okey. Ini berdasarkan pengalaman saya. Apa yang saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya. Kalau sifu-sifu lain, pencetak lain saya tak tahu. Dia orang sebab sheet screen ni dia lebih kurang subjektif. Bergantung kepada skill masing-masing sebab setiap pencetak dia tak sama situasi. Tak sama peralatan yang digunakan, okey. Skill pun berbeza. So saya akan cerita ni berdasarkan pengalaman saya. So binder ni dia ada 3 fungsi. Satu untuk mencairkan rubber die yang pekat. Okey. Kedua untuk menguatkan die. Sebab bila kita nak cairkan rubber die, dia makin cair, okey. Bila makin cair, dia punya struktur ink tu akan berkurang. Maksudnya proses cross linking mungkin akan menjadi masalah. Kebiasaan orang campur air, betul tak? Otai-otai kata campur air pun tak ada masalah. Bila kita campur air sikit, okey. Biasa orang campur sikit lah. Sebab saya takut korang akan campur banyak. Sebab kalau korang campur banyak, proses cross linking tu, struktur die tu dia akan rapuh, dia akan berkurang kalau kita campur air. Tapi bila kita campur binder ni ada 3 fungsi. Satu nak mencairkan rubber die, yang kedua nak menguatkan sebab dia kandungan dia bergetah, dia macam getah sikit, okey. Yang ketiga dia nak bagi berkilat, glossy. Setengah rubber die dia tak glossy ya, setengah rubber die dia matte, okey. Matte, ada rubber die yang glossy terus print dia berkilat, ada yang matte. So kalau rubber die korang tu jenis matte, jenis tak berkilat, korang campur binder sikit, dia akan jadi berkilat sikit, okey. So fungsi dia kita nak bagi cairkan rubber die, nak kuatkan rubber die dan nak kilatkan. Okey. Rubber die ni yang menjadi masalah kebanyakan pencetak ialah dia cepat kering, okey. Itu dia punya karakter rubber die memang macam tu. Ada pencetak yang suka pengeringan biasa, dia cepat kering. Ada yang tak suka cepat kering, okey, sebab blok sumbat lah. Saya ada menjual slow drying agent, okey. Slow drying agent dalam botol 1 liter dan 500 ml. Okey, fungsi slow drying agent ni ialah untuk melambatkan die tu kering. Untuk melambatkan rubber die daripada menjadi terlalu cepat kering. So kita akan campur slow drying agent. So kandungan dia lebih kurang 1% hingga 5 ataupun 7% macam tu, sikit je. Sebab kalau korang campur terlalu banyak kan ke dalam 1 kilo rubber die tu, okey. Dalam botol 1 kilo ni campur 1 hingga 7% sahaja, okey. Kalau korang rasa tak cukup, baru campur lagi. Sebab kalau korang campur banyak, dia akan jadi lambat kering sangat, okey. Nanti jenuh korang nak tunggu bagi dia kering. So campur dia 1 hingga 7%, okey. Korang bolehlah pakai picagari tu, picagari ke korang nak timbang ke ataupun main agak-agak. So slow drying agent ni, yang ni yang botol saya dah packing, tapi saya tak akan guna yang ni lah, okey. Ni dah packing elok untuk jualan. So saya akan pakai ke dalam botol yang dah masuk macam ni ya. So senang je, tuang je. Kalau korang tak nak timbang, korang tuang je ikut sesedap rasa. So rubber die putih SLX white ni, SLX white 200 ni ataupun Six Flag ni, dia pekat lah. So kalau korang rasa pekat sangat, korang campur binder, okey. Saya akan campur binder sikit lah.
Sebab kalau tengok keadaan ni, pekat macam ni, kalau korang boleh print, okey lah kan. Kalau korang tak boleh print, sila campur binder. Kalau korang nak campur air, itu adalah berdasarkan skill masing-masing. Okay? Macam saya kata tadi, berdasarkan pengalaman saya. Yang saya buat ni berdasarkan pengalaman saya. Sebab ada kebanyakan pencetak pun dia campur air je. Itu terpulang kepada korang punya skill masing-masing. Yang penting korang kena test. Okay? Selepas korang campur air tu sikit je, korang kena test lah. Tapi bagi saya tak galakkan campur air. Saya lebih suka pakai binder sebab dia nak mencairkan, kemudian dia nak menguatkan tu. Bila benda makin cair, struktur ink makin kurang. So binder ni dia menguatkan. So saya akan campur sikit. Okey, binder. Campur ke dalam sekilo rubber dye. Agak-agak lah korang kena test lah. Test tengok dulu. Bila dah campur dia cair sikit. Sebab ada orang tanya kenapa rubber dye putih yang ni, yang SLX 200 ni dia pekat lah. So sebab kita kalau korang yang dah biasa pakai, dia high opacity dia tinggi. Korang print 2 layer pun dah cun. So kalau kata pencetak tu dia tak dia rasa pekat sangat, dia boleh campur binder sendiri ataupun campur air. Tapi kalau kata kilang bancuh ataupun saya bancuh sendiri terus cair, nanti cita rasa tu lain lah, tak sama. Ada orang suka pekat, ada orang suka cair. Kalau korang suka cair, korang campur lah binder. Kalau korang suka pekat, terus pakai je. Okey. Okey, saya dah campur. Nanti kita test dulu. Kalau kata tak okey, baru kita campur sikit lagi ya. Okey, dah cun elok sikit. Rasalah okey. Kemudian merah pun sama. Design yang saya nak print ni merah dan putih. Okey, menggunakan rubber dye merah dan putih. So merah ni saya dah masukkan ke dalam botol ni, botol tak pakai lah, untuk kita habuan nak bancuh. So yang dah packing tu saya tak buka. So saya akan campur sedikit binder. Okey. Lagi satu, saya kebiasaannya saya print, saya akan buat off contact pada blok. Okey, off contact ni tujuan dia nak bagi hasil print tu lebih licin. Sebab bila kita print, kita tarik skuji, automatik mesh tu akan terangkat. Off contact ni maksudnya dia ada gap antara hujung blok dengan hujung blok ni. So mesh ini platen, mesh dia tak akan rapat dengan platen. So dia akan ada jarak sikit. Tu kita panggil off contact. So kalau korang nak pakai off contact dan buat teknik flat, dye korang tak boleh terlalu cair. Sebab kalau dye korang cair, ink akan tembus ke bawah. Sebab rubber dye ni kebiasaan kita akan print menggunakan mesh 1200. Okey, jadi jaringan dia tu besar. So kalau kata rubber dye korang cair, dye korang mungkin akan tembuslah ke bawah, dia banjir ke bawah tu. So kalau pekat, senanglah sikit. Sebab tu saya kata tadi, benda ni semua bergantung pada skill dan teknik cetakan masing-masing. Ada orang suka pekat, ada orang suka cair. Okey, nampak macam okey. Okey, ini rubber dye chili red. Okey, tadi saya kata saya nak bagi slow. Kalau korang rasa rubber dye tu dia cepat kering, korang boleh campur slow drying agent. Okey, yang saya dah masukkan ke dalam botol ni ya. Okey, ni slow drying agent. So saya akan campur sikit dulu. Okey, sikit dulu ke dalam botol 1 kilo. Sebab kalau campur banyak sangat, dia lambat kering. Takut dia lambat kering sangat. So saya akan campur sikit dulu. Ada setengah pencetak dia tak suka lambat kering sebab dia nak
proses terus sekali jalan. Contohnya meja dia, platen dia ada 30. So bila dia print yang first, print terus dah habis, dia boleh terus print second layer. Dia tak perlu pakai hot gun ke hair dryer ke nak bagi kering. So automatic dia akan kering. Ada setengah yang dia suka lambat kering, sebab dia ada masalah blok sumbat ke apa tu, terpulang kepada skill masing-masing. So putih pun saya akan campur sedikit. Campur sedikit lu, agak-agak je. Kacau sebati. Kalau kata slow drying agent tu tak cukup, baru korang tambah. Yang penting korang kena test sebelum korang jalan production ataupun print banyak, korang kena test dulu satu helai. Terutama ke atas rubber dye ataupun barang-barang yang korang tak biasa pakai, yang baru first time korang beli, korang wajib test. Wajib test test print. Kemudian pengeringan dia macam mana, tengok berapa hari dia kering. Kemudian korang kena wajib test basuh, cucian. Kalau korang beli dekat saya punya Shopee, saya ada sediakan satu panduan menggunakan rubber dye, cara-cara dan berapa tips sikit lah. Korang boleh tengok dekat Shopee. Saya akan masukkan link nanti. Okey, nampak cantik. So platen saya ada 10 platen, tapi 2 platen tak boleh pakai. Platen yang first kali dengan yang sana. So saya hanya dapat menggunakan 8 helai ataupun 8 platen. Bermaksud sekali jalan 8 helai baju saja. Baju ada 19 ataupun 20, bermaksud saya akan buat 3 round. Off contact saya pakai ni ini infraboard ataupun ada orang panggil strawboard. So korang boleh beli dekat kedai stationery ataupun kedai yang menjual peralatan alat tulis, buku-buku, kedai art ke ni. So saya pakai ni senang, lebih tebal dia lebih kurang berapa, 3 mm lebih kurang macam tu. Ini untuk off contact. So kalau korang tak tahu apa benda off contact tu, boleh Google tengok. So off contact ni kita nak bagi dia ada gap. So saya pasang dekat sini. Sini satu dengan hujung ni satu. So tinggi dia, ketebalan dia lebih kurang 3 mm. So antara nanti bila kita print antara mesh ni dengan platen, dia akan ada gap lah sikit. So hasil print pun lebih cantik. So kalau korang tak pernah pakai off contact, tak pernah cuba, korang boleh cuba, better cuba. Sebab hasil print dia lebih cantik. Rubber dye ni bila kita print, kalau korang perasan bila kita angkat blok tu, baju tu dia terikut sekali ataupun dia ada kesan, macam kesan bulat, kesan mesh melekat tu. So bila korang pakai off contact, dia automatik masa kita tarik sekuji mesh tu akan automatik terangkat. So hasil print dia pun lebih licin, cun lah. So siapa tak biasa pakai, boleh pakai. Ini saya pakai infraboard ataupun disebut juga sebagai strawboard.
Okay, blok ni saya letak flat Saya letak flat. Kita biar macam ni, tengok apa jadi. Okay, so blok saya letak flat. Next color kita print merah. Ya. Okey geng, putih 2 layer, merah 2 layer. Macam korang tengok tadi dalam saya print tadi, putih 2 layer, merah pun 2 layer. Dia kalau kata nak sedap, lepas kau print 1 layer tu, kau korang keringkan menggunakan hot gun ataupun hair dryer. Tadi saya direct je, saya terus print. Okey lah ni. Okey, blok okey. Blok saya tak flat pun, tak ada nampak kesan apa ink sumbat sebab kita pakai off contact. Bila kita pakai off contact, dia kelebihan dia licin, kemudian mengurangkan kesan-kesan ink sumbat. Okey, so saya akan cabut baju ni. Kita akan masuk baju seterusnya. Sebab ada lagi dua round nak print.
Aduh. Dah. Tu print atas platter ni. Aish. Nak kena cuci dulu lah. Salah print atas platter tu lah, ada nyanyok. Nampak blok ink dah ni keluar bawah. Aduh. Aish. Okay geng, disebab salah print tadi, okay. Excited sangat nak print, so saya terprint atas platter ni ada platter kosong. So sementara tunggu blok kering, blok putih tu, saya akan print merah dulu lah. Okay. So blok putih dah basuh, kita tunggu dia kering, kita print merah dulu. Aduh. Blok tadi yang dah basuh tu dah kering. Jom sambung.
So settle lah. Saya print rubber die 9 24, total 24 helai. Okey, 24 helai. Mula-mula tadi saya print 9, first round saya print 9 helai, kemudian 8 helai dan third round 8 helai. Sebab platen ni dia melengkung. Kalau korang tengok boleh nampak dia melengkung ke bawah. So kat sini tinggi. So bila kat situ tinggi, dia contact dia tak ada lah. So yang ni pun melengkung, yang tu. So daripada 10 pattern saya boleh pakai 8 je. So tadi korang perasan video tu untuk blok merah ni. Blok merah ni saya flat Tadi saya flat, saya tinggal kat sana. Saya flat. So bila flat dia kurang risiko cepat sumbat. Dia lambat sumbat lah, dia kira dia lambat sumbat lah. Tapi kalau korang nak flat, die korang tu jangan cair sangat. Okay? Sebab kita pakai mesh 1200. Bila korang pakai mesh 1200 ni, jaringan dia besar. So kalau korang die korang tu cair sangat, dia akan turun ke bawah blok. Okay? So tadi saya bancuh agak-agak lebih pekat-pekat, sedap-sedap rasa lah. So settle. Blok saya tak basuh langsung. Tadi yang saya basuh yang putih tu sebab saya salah print dekat sini. Tu bila salah print, dia dah meleleh ke bawah. Kita masa saya angkat blok tadi. Okay. So dia dah meleleh ke bawah, saya terpaksa basuh lah. Okay. So settle semua. Saya akan bersihkan die yang lebih ni, kita simpan dalam botol dia balik. Okay. Yang ni pun saya tak flat lagi tadi. Okay, kita akan bersihkan sebab dah settle. Tapi blok ni saya akan simpan dulu lah. Kod customer tu nak repeat. Korang dah tengok video tadi. Saya print menggunakan rubber die SLX series. Okay. Rubber die ni adalah rubber die Six Flags. So warna-warna dia saya bancuh. Okay. Warna merah dan lain lah saya bancuh. Korang boleh dapatkan di Shopee saya. Okay. Okay. Rubber die ni saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Okay. Berdasarkan pengalaman saya, pengalaman orang lain saya tak tahu. Apa yang saya cerita ni pengalaman saya, sebab setiap orang dia ada dia punya cara, peralatan yang berbeza, situasi yang berbeza, okay? Skill yang berbeza. So rubber die tadi yang korang tengok, saya dah campur binder. Okay. Campur binder dengan campur slow drying agent. Okay. Factory kilang yang buat rubber die ni, ada yang dia orang bancuh pekat lah, ada yang dia orang bancuh agak pekat, ada yang dia orang bancuh dah sedang-sedang ataupun cair. So dia sebenarnya dia bergantung pada cita rasa, sebab ada orang dia suka yang nak kata cair tu taklah, dia sesedap rasa lah kan. Ada orang yang suka pekat, sebab yang pekat ni dia orang boleh cairkan sendiri. Okay? Biasanya yang pekat ni dia punya opacity dia tu, opacity ataupun apa kita panggil opaque.
Dia tinggi, dia punya opaque dia tu. Maksudnya kalau korang print 2 layer standard lah kan. Okey, 2 layer dah okey. Kalau yang kurang opaque ni kadang-kadang kita nak kena buat 3-4 layer. Itu beza dia. Okey. Jadi yang kadang kilang yang buat tu ada yang pekat, ada yang cair, tu normal. So kalau korang beli yang pekat, korang nak bagi cair dia, korang campurlah binder, okey? Campurlah binder. Binder dia ni ini berdasarkan pengalaman saya. Binder ni dia ada 3 fungsi. Yang pertama, of course lah, untuk mencairkan rubber dye yang pekat. Okay? Yang kedua, dia nak menguatkan dye. Sebab tu kalau korang perasan binder ni, kalau korang yang pernah guna binder, dia macam bergetah sikit. Yang ketiga, dia bagi glossy sikit. Okay? Dia ada efek glossy sikit. Tak banyak lah, tapi dia ada glossy lah. Sebab setengah kilang dia buat yang matte punya rubber dye tu, dia bancuh matte. Ada yang kilang dia buat glossy, okay? Mungkin campuran tu dia dah buat glossy siap-siap. Macam saya kata tadi, setiap pencetak dia ada cita rasa masing-masing. Cita rasa masing-masing. Ada pencetak yang suka glossy, ada pencetak yang suka matte. Okay, so yang suka matte ni dia orang akan belilah daripada supplier yang jual matte. Kalau korang tak suka matte, korang tak ada rubber dye yang glossy tu, yang berkilat-kilat kan, biasa kita print berkilat ataupun matte tu, korang campur binder. Binder ni akan memberi efek glossy sikit. Dia tak banyak lah, tapi kalau korang tengok dia boleh nampak lah glossy tu, kilat-kilat tu. Satu, dia mencairkan. Yang kedua, dia menguatkan. Okay? Menguatkan rubber dye tu. Yang ketiga, dia bagi efek glossy. Itu untuk mencairkan rubber dye. Ada orang kata boleh campur air. Okay, campur air boleh sebab dia water based je. Factory dia nak buat tu pun dia campur air je, sebab bahan asas dia tu dia macam tepung, macam serbuk tu, kemudian adalah dia orang campur air ke benda-benda lagi, saya tak tahulah. Tapi sebab dia water based, so kalau korang nak campur air, untuk beginner lah, ni untuk beginner lah, saya nasihatkan campur sikit-sikit. Okay? Kalau korang campur terlalu banyak, struktur dye tu, struktur rubber dye tu dia akan dia tak kuat. Okay? Dia tak kuat. So bila struktur rubber dye tu tak kuat, berkemungkinan masa korang basuh nanti, okay, masa customer korang basuh ataupun korang basuh nanti, dia cepat merekah, okay, dia cepat tanggal. Tu salah satu punca dia. Okay? Sebab proses cross linking dia tu dia tak kuat lah. Proses cross linking ni nanti saya bagi link lah, korang boleh tengok lah dekat description ke, korang boleh baca lah proses cross linking tu. Sebab kita dah campur air mungkin terlalu banyak. Okay? So benda ni bergantung kepada skill masing-masing. Korang tengok otai-otai pun campur air je kan. So terpulang. Kemudian kalau korang biasa print rubber dye kan, korang dah biasa print rubber dye, mestilah korang tahu setengah supplier, setengah kilang dia buat lambat kering. Tiba-tiba korang pakai brand lain, kenapa bang cepat kering kan? Sebab kilang ni bahan tak sama, dia pakai bahan tak sama, cara bancuhan formula dia tak sama. Okay? Yang lambat kering tu mungkin dia orang dah campur apa ni, slow drying agent siap-siap. Yang cepat kering ni mungkin dia belum campur. Saya tak tahulah sebab yang bancuh tu kilang kan. Contoh yang cepat kering ni sebab pencetak, korang sendiri pencetak, ada yang suka cepat kering, maksudnya pengeringan biasalah. Ada yang suka lambat kering. Ramai yang suka lambat kering lah, sebab blok sumbat lah kan, blok sumbat lah macam-macam, print satu round dah sumbat. So ada yang tanya, yang ni bang, kilang ni saya beli kat supplier ni dia lambat kering sikit, okey sedap. Ink dia pun tak berapa pekat kan. Korang ingat yang saya cakap tadi, cara bancuhan dia tak sama setiap kilang ni, tapi saya pakai yang ni pekat bang, macam mana? So korang campur lah. Kalau korang rasa pekat, campur binder. Yang kedua, kalau dia cepat kering, campur slow drying agent. Ini slow drying agent, dia fungsi dia nak bagi rubber dye tu lambat kering. Okay?
Slow drying agent ni dia macam saya tunjuk tadi, campur tak banyak. Okey, saya bagi tahu pada permulaan tadi 1 hingga 5% ataupun 1 hingga 7% sahaja dalam botol sekilo tu. Okey. So korang kena test. Sebab benda ni selain daripada efek slow drying agent ni, persekitaran korang punya kedai tu ataupun kalau korang print kat rumah kan, ada kawasan yang cuaca dia ataupun suasana dia tak berapa panas, okay? Kalau yang panas tu yang lagi cepat kering, betul tak? So benda ni kita tak boleh nak cakap kena ikut style ni salah. Dia tak ada macam tu. Setiap tu macam saya kata tadi, setiap orang dia ada cara yang berbeza, peralatan yang berbeza, situasi yang berbeza, suasana yang berbeza. So kok mana pun dalam bidang silk screen ni korang kena try sendiri, okay? Kena berani test buat R&D, okay? Try and error. So kalau salah satu solution je untuk nak bagi rubber dye ni lambat kering, korang campur lah slow drying agent macam saya tunjuk tadi yang saya dah campur dalam botol tu. Saya campur dalam botol, saya dah asingkan dalam botol tu, so saya tuang sikit. So dia 1 hingga 7% ni korang belilah picagari tu, okay? Kalau dalam sebotol sekilo tu, korang bagilah tengok, okay? Dapat berapa 7% tu, 7 gram ke 7 mililiter ke. So korang pakai tu ataupun korang pakai sudu ke, 1 sudu 2 sudu, try dulu kan. Ataupun korang saya buat tadi main cerat tuang sikit tu, kena test try. Benda ni kena test try. Lepas tu test print. Kalau rasa tak cukup, baru campur lagi. Sebab ini slow drying agent ni dia kuat lah. Dia kuat kalau korang campur banyak, terlebih tertuang banyak kan, nanti korang nak kering lambat pula. Satu masalah pula kan? Korang ada job urgent, tiba-tiba korang tercampur banyak pula tu, lepas tu nak kena hantar kat customer cepat. Bila hantar kat customer cepat, dia baju tu tak cepat kering betul, proses cross linking dia tu belum betul-betul kering. So nanti silap-silap customer balik basuh, tanggal. Okey. Dia water base ni selepas ni saya bagi tip lah. Ni tip pun apa yang saya kongsi ni berdasarkan pengalaman saya, okey. Selepas korang print, korang hot gun, okey, hot gun ke hair dryer ke, korang biar dia kering atas meja ke, ataupun korang gantung macam ni, macam kat belakang ni. Terpulang lah, biarlah dalam 4-5 jam kan, takkan customer nak datang ambil lepas korang print tu, dia orang datang ambil terus kan. So korang biar dalam 4-5 jam, lagi lama lagi bagus, biar 8 jam ke, ataupun biar besok datang baru korang heat press, okay? Heat press ni selain daripada efek licin tu, dia nak bagi, orang kata apa, menguatkan lagi lah proses pengeringan tu kan. So tapi selepas print hari ni, contoh saya lepas print hari ni, besok saya akan datang heat press, okey, supaya rubber dye tu dia betul-betul kering. Lepas tu korang kena gantung macam ni lah, gantung macam ni. Kalau korang ada penyedai kan, macam saya ada satu tu je. Sebab tu kalau korang tengok kilang-kilang banyak kan, kilang-kilang banyak ataupun kawan-kawan kita yang buat apa printing, dia orang punya penyedai tu kan, so dia orang gantung supaya aliran udara tu dapat tembus, okey. Bila aliran udara dapat tembus, lagi cepatlah proses pengeringan dia tu. Sebab ni water base, biar dia kering secara semula jadi macam tu, lagi lama lagi bagus. Kemudian habis print hari ni, besok saya datang heat press, kemudian saya akan biar lagi lah dalam 2-3 hari lagi, biar betul-betul dia kering kan. Lepas tu baru datang lipat, lepas tu boleh hantar kepada customer. Kemudian cara basuhan saya bagi tip lah. Selalu kita tak ambil berat berkenaan dengan hal ni kan, kita buka baju macam ni je, terus campak masuk mesin. Kalau boleh korang ni lah, korang terbalikkan apa ni kawasan cetak ni kat dalam. So bila kita basuh tu, dia tahan lama lah sikit, sebab dia tak kena mesin basuh tu. So design tu kat dalam, dia bertahan lama. Okey, satu benda lagi yang korang boleh, sekejap
Okey, satu bahan lagi yang korang boleh gunakan untuk menguatkan rubber die. So korang boleh nampak ni fixer. Nampak fixer. So fungsi fixer ni dia menguatkan rubber die tu. tadi macam saya nak bancuh tadi kan. Sama juga dia punya sukatan dia lebih kurang 1 hingga 5%. Okey. Sebab kalau korang dah campur dalam sebotol ni, korang kena habiskan. Okey. Korang dah campur dalam bekas yang korang nak print tu, korang kena habiskan lah. Sebab kalau korang tak habis, lama kelamaan dia akan mengeras. Rubber die tu akan mengeras. Okey? Sebab tu fungsi fixer ni dia nak menguatkan rubber die tu bila korang dah print kan. Korang dah print. So korang balik basuh, dia nak bagi dia tahan lama. Hasil cetakan pun dia akan tahan lama. Basuh pun dia kurang merekah, tak merekah ataupun lambatlah nak tanggal. Itu adalah fungsi fixer. Campur 1 hingga 5% sahaja. Kacau sebati dalam botol sekilo tu kan. Ataupun kalau korang bancuh dalam bekas tupperware plastik tu yang look sinar tu, habis tu kalau kata ada terlebih pun tak boleh pakai. Sebab beberapa jam je, lepas tu dia akan membeku kering, tak boleh pakai. So kalau lebih elok kalau korang beli sekilo rubber die tu, korang bagikan lah, asing yang korang nak campur fixer tu, asingkan. Okey, masuk dalam bekas lain, asingkan. So fungsi fixer ni dia nak menguatkan rubber die. Nak menguatkan rubber die bagi tahan lama. Selain daripada binder tu fungsi utama dia nak mencairkan rubber die. Fixer ni dia nak betul-betul menguatkan rubber die tu, hasil cetakan tu. So tak adalah nak merekah cepat sangat, nak merekah basuh tanggal. Sebab tu kadang-kadang korang dengar ada orang dia basuh cepat tanggal kan, lepas tu pecah merekah. So guna fixer ni menguatkan rubber die. So korang tengok saya print tadi, sebab saya punya meja ni ada 10 pattern, 2 pattern tak boleh pakai, ini tak boleh pakai, kemudian yang kat sana tu dia melengkung. So saya hanya ada 8 pattern saja yang saya boleh guna. 8 pattern dengan baju tadi 24 helai, saya kena print 3 round. Okey. Mula-mula saya print 9, kemudian 8. Saya print design ni kecil je, design A4 ni. 2 layer, putih 2 layer, merah pun 2 layer. Squeegee V-shape, mesh 1200. Alhamdulillah tak sumbat. Mungkin sebab saya dah campur slow drying agent, okey, ataupun mungkin sebab design tu kecil. Saya tak tahulah. Nanti saya try print design besar pula, design A3 ke, kalau ada job design A3. So itulah yang saya dapat kongsi hari ni. Sebab saya pun dah lama tak print rubber die. Last saya print 2014. Kemudian selepas tu saya kenal Plastisol. Start daripada 2014 tu sampailah sekarang saya print Plastisol dengan discharge ink. Rubber die saya dah tinggal. Ini saya cubalah print balik. Job pun simple je. Okay, so saya dah gantung semua. Okay, print pun 2 layer je. 2 layer, okay lah ni. Saya pun tak mahir sangat, terus terang saya cakap kat korang lah, saya pun tak mahir sangat rubber die. Jadi saya kongsi, macam saya cakap tadi, saya kongsi berdasarkan pengalaman saya sahaja. Okay. So besok saya akan datang, saya akan heat press pula. Kalau korang tak nak heat press pun sebenarnya terpulang lah, itu terpulang. Okay. Tengok skill korang lah, tengok peralatan korang. Yang penting setiap kali korang beli apa-apa barang yang korang tak pernah guna, korang wajib print, test, basuh. Okay, tengok dia punya ketahanan dia. Okay. Itulah yang dapat saya kongsi hari ini, serba sedikit. So kalau korang nak beli bahan-bahan ni, rubber die ni, nanti saya bagi link Shopee dekat saya punya description YouTube tu. So korang boleh belilah kat situ.
bahan-bahan lain seperti slow rolling agent dan binder. Yang lain-lain pun ada, color yang ready made yang siap pun ada. Ok geng, so saya haraplah perkongsian ini sedikit sebanyak dapat membantu korang dalam proses cetakan. Okay? Kalau korang boleh terima, ambil lah. Kalau tak boleh pun tak apa kan, sebab setiap orang dia ada cita rasa masing-masing. Ok geng, jangan lupa subscribe. Okay? Subscribe channel kami, bagilah support dan sokongan sikit, okay? Supaya kami lebih bersemangat untuk menghasilkan video di masa-masa akan datang. Ok, ciao dulu.